Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini dapat kita bertemu lagi ya dalam satu sesi perkongsian ya. Perkongsian untuk membangunkan komuniti. Komuniti yang saya pilih pada hari ini ialah usahawan-usahawan yang menjalankan perniagaan catering ya, ataupun catering entrepreneurs, iaitu usahawan-usahawan yang melibatkan diri dalam perniagaan bekalan makanan ya, atau catering, yang mana sentiasa memikirkan, sentiasa mencari peluang untuk mendapat ramai pelanggan ya, pelanggan yang kemungkinan akan ya, mendapatkan perkhidmatan daripada perniagaan catering yang tuan-tuan tawarkan ya. Sebagaimana yang kita faham ya, perniagaan catering ini adalah perniagaan yang tengah menjunam ya, menjunam pada ketika corona ini. Walau bagaimanapun ya, sebagai persediaan tuan-tuan ya untuk meneruskan perniagaan anda pada masa-masa hadapan ya. Jadi sebagai seorang pensyarah kanan di Universiti Teknologi Mara, itu sebuah universiti yang paling dekat dengan hati rakyat di Malaysia ya. Sebuah universiti yang paling hampir dengan semua komuniti ya. Boleh dikatakan UiTM ni terdapat di mana-mana saja, di setiap negeri ada UiTM. Ada negeri yang ada 2 cawangan UiTM ya. Dan apa yang saya fokuskan hari ini ialah berdasarkan saya punya pengalaman dan pengetahuan ya. Ya, pengalaman saya dalam banyak bidang ya. Saya ialah seorang ahli jawatankuasa pengurusan acara ya, Event Management Association ya, yang mana ditubuhkan oleh bekas pelajar saya juga, iaitu saudara Nick ya, seorang usahawan yang hebat yang pernah jatuh dan pernah bangun ya, dalam bidang penganjuran majlis dan event management. Saya juga seorang pensyarah kanan di UiTM Pulau Pinang, yang mana bidang pengkhususan saya ialah bidang pengurusan perkhidmatan pelanggan, ataupun dengan istilah lain namanya ialah Customer Relationship Management ya. Sebenarnya CRM ini ataupun Customer Relationship Management ini adalah satu konsep ya, konsep yang mana menekankan betapa pentingnya sesebuah organisasi ya, pentingnya sesebuah pembekal perkhidmatan, sebuah syarikat yang membekalkan perkhidmatan untuk mewujudkan satu suasana ya, suasana yang berhubungan yang baik dengan pelanggan dan juga dengan bakal pelanggan. Kenapa tuan-tuan? Ya, tuan-tuan yang meniaga, tuan-tuan faham ya, dalam perniagaan kita haruslah meletakkan satu matlamat, iaitu matlamat kita tentulah tidak lain tidak bukan ya, untuk mencipta keuntungan ya. Jadi sebagai seorang usahawan, dalam konsep keusahawanan itu sendiri, seorang peniaga, seorang usahawan bukan sahaja ingin menjaga perut ya, ingin mementingkan keuntungan ya. Pada masa yang sama, para peniaga ini, para usahawan ini haruslah memikirkan apakah balasan ya, apakah balasan yang diterima oleh pelanggan kita ya. Bila pelanggan membuat pembayaran kepada kita atas perkhidmatan yang kita berikan, tentulah mereka juga ya mengharapkan sesuatu value, satu nilai yang amat tinggi ya, yang sekurang-kurangnya menyamai dengan jumlah yang telah dibayar kepada kita ya. Seorang pelanggan yang datang ke restoran ya, datang ke restoran anda ya, dia akan mengeluarkan wang ya. Dan adakah kita selaku pembekal perkhidmatan dapat memastikan bahawa wang yang dibayar oleh pelanggan itu ya adalah menyamai wang yang dibayar kepada kita ya.
Jadi konsep balancing ataupun persamaan ini, iaitu jumlah yang dibayar oleh pelanggan menyamai jumlah kepuasan yang diterima daripada perkhidmatan tersebut. Ya. Jadi terima kasihlah kepada anak-anak buah saya, ya, kepada mereka yang mengunjungi sesi saya. Jadi pelanggan, tuan-tuan, bila dia membuat pembayaran, tentulah dia mengharapkan sesuatu daripada bayaran tersebut. Ya. Jadi dalam konsep equal balance ini, konsep kesaksamaan ini, konsep keadilan ini, maka kita selaku pembekal, ya, haruslah memikirkan bagaimanakah servis yang kita berikan kepada pelanggan itu dapat memuaskan hati mereka, ya, memuaskan hati pelanggan, ya. Kerana pelanggan ini kita boleh kategorikan dalam berbagai jenis pelanggan, ya. Ada pelanggan yang kaya, tuan-tuan, ya. Ada pelanggan yang sederhana, ya, pendapatannya, dan ada pelanggan yang di tahap yang agak kurang di segi kewangannya. Jadi dalam konsep khidmat pelanggan ini, ya, kita haruslah memastikan bahawa pelanggan di dalam kategori mana pun, pelanggan yang berurusan dengan kita, mereka akan merasa puas, mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita berikan. Jadi itulah yang ditekankan dalam konsep perkhidmatan pelanggan, ya. Dalam buku saya yang saya tulis, ya, pada tahun 2013, ya, tuan-tuan tengok, ya, tajuknya ialah Customer Relationship Management Performance, ya, Customer Relationship Management Performance, ya. Buku ini tak dapat diterbitkan, ya, dengan rasmi kerana pada masa itu unit penerbitan UiTM, ya, mengalami sedikit masalah di segi editing, dan akhirnya buku ini dikeluarkan dalam beberapa naskah sahaja, ya, untuk rujukan saya dan juga kawan-kawan, ya. Dalam buku Customer Relationship Management ini telah saya jelaskan bahawa, ya, CRM ini adalah satu konsep bagaimana kita nak memuaskan pelanggan. Ya, apakah tujuan kita memuaskan pelanggan, tuan-tuan? Kerana kita nak pelanggan akan datang balik kepada kita. Pelanggan akan datang balik kepada kita dan menerima lagi tawaran, membayar kepada tawaran yang kita akan berikan. Jadi konsep datang balik kepada kita itu merupakan satu konsep penting yang ditekankan oleh CRM, ya, yang ditekankan dalam konsep CRM. Mengapa pelanggan harus datang balik kepada kita, tuan-tuan? Jika pelanggan yang pernah mendapat khidmatan daripada kita dan mereka datang balik kepada kita, bermakna satu keadaan yang untung kepada kita. Untung kita akan menjadi double, tuan-tuan. Bagaimana untung kita menjadi double, tuan-tuan? Kerana kita tidak perlu lagi membuat promosi yang sama ketika kita melaksanakan promosi tersebut sebelum ini. Kerana mereka sudah kenal kita, mereka sudah kenal produk kita, mereka dah kenal servis kita. Dan bila mereka mengalami first experience, pengalaman pertama menggunakan produk kita, membeli produk kita, mereka akan teringat-ingat, tuan-tuan. Mereka akan teringat-ingat, tuan-tuan. Inilah kesyahduan CRM, tuan-tuan. Bila mana mereka teringat-ingat barang kita, bermakna mereka akan datang lagi kepada kita, ya. Mereka akan datang kepada kita dan membeli barang kita tanpa banyak soal, tanpa banyak persoalan. Mengapa, tuan-tuan? Inilah senjata CRM yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan hari ini. Dalam konsep CRM ini, tuan-tuan, bila pelanggan datang kepada kita, mereka menikmati barang yang kita tawarkan, mereka menikmati perkhidmatan, restoran, makanan yang kita bekalkan kepada mereka. Mereka akan merasa adil, mereka akan merasa bahawa apa yang mereka bayar, mereka mendapat pulangan yang sama daripada perkhidmatan yang kita berikan. Mereka yakin bahawa barang kita ini barang yang terbaik, tuan-tuan. Mereka yakin barang kita ini terdapat value yang terbaik yang mana mereka harapkan. Dalam konsep pemasaran sekarang ini, tuan-tuan, apa yang penting ialah apa yang kita beri kepada mereka. Itu yang penting. Apa yang kita beri kepada mereka, itulah yang menjadi nilai kepada kehidupan seorang pelanggan. Seorang pelanggan bukanlah memikirkan brand, seorang pelanggan bukanlah memikirkan harga, tuan-tuan. Tapi seorang pelanggan akan memikirkan
apakah kepuasan yang mereka dapat nikmati daripada barang tersebut. Pelanggan hanya memikirkan apakah value yang ada pada makanan tersebut di restoran-restoran, ya, pengusaha-pengusaha catering, pembekal-pembekal makanan. Memanglah kerja kita ini kerja yang nampak seperti kerja yang teruk, tidak profesional, ya. Kita perlu ada sebuah lori, beberapa buah lori. Kita perlu berurusan dengan syarikat angkutan, syarikat lori dan sebagainya. Kita perlu berurusan dengan sumber manusia dalam industri catering, ya. Kebanyakan catering di Malaysia ini, tuan-tuan, bila mereka mendapat satu bekalan, tender bekalan untuk membekalkan makanan di satu majlis yang besar, tuan-tuan, jadi mereka perlu ada manpower untuk mengangkat, untuk menghidang makanan tersebut. Mereka perlukan juga pengangkutan untuk mengangkut makanan daripada tempat dimasak ke tempat lokasi. Mereka juga perlukan hubungan manusia. Di mana, tuan-tuan, ketika mereka menguruskan kaki tangan, mereka juga perlu melatih kaki tangan yang serve makanan itu dengan satu kaedah yang sangat beretika, tuan-tuan. Kerana bila pelanggan nak makan, dan siapakah yang membekalkan makanan, siapakah yang serve makanan, tentulah pekerja-pekerja tadi yang dilantik secara tidak proper, ya. Panggil saja, panggil datang, maka datang ke tempat kita bagi briefing, dan mereka diberi arahan untuk menjalankan tugas. Jadi mereka ini merupakan frontliners, ya. Pekerja-pekerja kita ini yang akan berhubung terus dengan pelanggan ialah frontliners, ya, bukan maraliners, ya, frontliners. Jadi frontliners ini memainkan peranan yang penting. Mereka lah yang menjadi penghubung di antara kita usahawan dan pelanggan. Jadi bahasa mereka perlulah bahasa yang bagus, bahasa yang baik. Penampilan mereka penampilan yang baik, appearance yang bagus, ya. Cara mereka, ya, reaksi gerak badan mereka, ya, body language mereka mestilah body language yang terbaik, tuan-tuan. Tutur kata bahasa mestilah bahasa yang baik. Hanya dengan ini maka pelanggan akan merasa puas, pelanggan akan merasa berbaloi, ya, dengan pembayaran yang diberikan kepada kita. Dalam industri pemasaran ni, tuan-tuan, terdapat banyaklah kategori, ya. Industri catering ini banyak kategori, ya. Kalau kita nak sentuh pasal restoran sahaja pun beberapa jam pun tidak cukup, ya. Kalau saya nak fokuskan kepada catering kenduri sahaja mungkin tidak cukup masa yang diberikan, yang saya setkan pada hari ini, ya. Jadi bila saya memberi ceramah saya dalam konteks customer service ini atau CRM ini, maka saya akan menyentuhlah beberapa contoh situasi perniagaan yang tuan-tuan ceburi, ya. Jadi tuan-tuan, sebagaimana seorang usahawan yang lain, bila kita menceburi perniagaan, kita harus ingat bahawa kita ada sekurang-kurangnya 4 sumber, 4M yang mana kita perlu menguruskan dengan betul. Apakah dia, tuan-tuan? M yang pertama ialah kewangan, monetary. Kita harus mempunyai kedudukan kewangan yang betul, kewangan yang cukup untuk melaksanakan perniagaan catering kita. Yang kedua, kita juga perlu ada manpower. M yang kedua ialah manpower. Kita perlu ada manpower yang bagus, manpower yang beretika, manpower yang betul-betul memahami konsep khidmat pelanggan. Jika mereka tidak ada konsep khidmat pelanggan ini, bagaimana mungkin mereka akan membantu kita usahawan catering untuk mengekalkan mereka, ya. Dalam buku saya ini, ya, CRM ini yang saya telah tunjukkan tadi, Customer Relationship Management ini, kita terdapat beberapa konsep, iaitu konsep keseimbangan value balancing, iaitu value yang kita akan berikan kepada pelanggan dan payment yang akan dibayar oleh pelanggan kepada kita. Jadi konsep value ini mestilah seimbang. Jika pelanggan membayar
value kepada kita dengan harga RM100 tuan-tuan. Kita juga bertanggungjawab untuk membekalkan perkhidmatan atau membekalkan barang dengan harga yang tersebut. Malah boleh lebih lagi tuan-tuan. Kiranya kita pandai dari segi ekonomi, kita mungkin dapat mengurangkan kos. Jadi kos itu merupakan M yang pertama tuan-tuan. M yang pertama ialah monetary. Seorang usahawan catering mesti ada kewangan yang cukup. Yang kedua, manpower. Seorang usahawan catering mesti ada manpower yang bagus, manpower yang beretika. Jadi mereka inilah yang menjadi frontliners yang menghubungkan kita dan pelanggan secara langsung. Jadi manpower kita inilah manpower yang betul-betul memahami konsep kepuasan pelanggan, memahami betul-betul konsep kepuasan pelanggan, memahami betul-betul konsep customer value, memahami betul-betul konsep customer service, memahami betul-betul konsep CRM tuan-tuan. Jadi CRM ini adalah satu benda yang baru, satu ilmu baru yang mana ianya merupakan satu revolusi daripada marketing. Yang mana dulu kita dengar bahawa dalam marketing ini hanya terdapat satu manifesto marketing yang sangat popular yang diperkenalkan oleh Philip Kotler tuan-tuan. Philip Kotler ini seorang pengarang buku marketing yang terlalu lama. Walau bagaimanapun, Philip Kotler percaya bahawa dalam revolusi pemasaran ini terdapat perubahan minda, terdapat satu changing in the customer expectation. Pelanggan bukan sahaja lagi memerlukan kepuasan, pelanggan bukan sahaja memerlukan time, masa yang tepat, tetapi pelanggan juga pentingkan value tuan-tuan. Jadi value inilah yang ditekankan oleh CRM yang diterbitkan dan dicetak beberapa kali oleh buku-buku di mana-mana juga, buku-buku daripada barat yang banyak menekankan konsep CRM. Dan di Malaysia ini tuan-tuan, kita berlaku seorang usahawan yang berada di kampung-kampung, usahawan yang berada di desa-desa tuan-tuan, di negeri-negeri terpencil, di Kelantan, di Terengganu, di Pulau Pinang, di Kedah dan Perlis, di Johor. Jadi kita haruslah membaca, kita harus memahami apakah konsep-konsep baru yang perlu ada dalam pemasaran bagi memastikan pelanggan kekal dengan kita dan kita boleh mencipta keuntungan. Usahawan tuan-tuan, usahawan bukan sahaja tamat dari segi keuntungan tuan-tuan. Usahawan mempunyai tanggungjawab yang besar. Usahawan mempunyai tanggungjawab yang besar kepada negara tuan-tuan. Usahawan mempunyai sumbangan yang besar kepada ekonomi. Usahawan juga memberi sumbangan yang besar kepada penduduk setempat. Usahawan mempunyai hubungan yang besar, tanggungjawab yang besar kepada komuniti-komuniti tuan-tuan. Inilah yang dikatakan usahawan. Konsep usahawan tuan-tuan tidaklah sama seperti konsep peniaga tuan-tuan. Konsep peniaga hanya memikirkan dollars and cent. Peniaga hanyalah mementingkan urus niaga yang melibatkan dollars and cent. Tetapi usahawan tuan-tuan, di hati kecil mereka, pada mereka lah komuniti bergantung, pada mereka lah ekonomi negara bergantung, pada mereka lah kerajaan bergantung. Kerana mereka lah yang akan mengubah ekonomi, mereka lah yang akan menentukan hala tuju ekonomi sebuah negara. Jadi konsep usahawan ini penting tuan-tuan. Jadi usahawan catering yang saya fokuskan pada hari ini ialah bagaimana usahawan catering ini memastikan supaya mereka mengamalkan konsep CRM. Konsep CRM tuan-tuan, Customer Relationship Management. Bagaimana mereka harus mengaplikasikan konsep CRM ini dalam memastikan pelanggan, ya, dalam konsep CRM ini sebahagian daripada cabang customer service, khidmat pelanggan. Ya, dalam konsep khidmat pelanggan, ingin saya ulang sekali lagi, matlamat kita membekalkan satu perkhidmatan dan barang dengan matlamat bukan sahaja supaya pelanggan membeli pada ketika itu, malah harapan kita ialah supaya pelanggan datang semula tuan-tuan, balik semula kepada syarikat kita, mendapat bekalan yang sama, ya, dengan penuh kepuasan, dengan penuh value nilai yang kita terapkan dalam barang tersebut. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita yang menaik nafas dalam keadaan corona ini, PKP ini, MCO ini, sama-samalah kita berkongsi ilmu bagi pensyarah-pensyarah yang berada di universiti. Tentulah, ya, perkongsian ilmu ini bukanlah satu kebanggaan tuan-tuan, bukanlah satu agenda untuk menaikkan, agenda untuk menjadi popular tuan-tuan. Berkongsi ilmu ialah satu anugerah, satu kesyukuran tuan-tuan. Kesyukuran kita kepada Allah, kerana Allah memilih kita untuk memiliki ilmu ini tuan-tuan.
Jadi bila kita memiliki ilmu Allah ini tuan-tuan, ilmu dari langit ini, dan kita perlulah berkongsi kepada hamba-hamba yang lain. Bila kita berkongsi ilmu ini, kita membumikan ilmu-ilmu langit tuan-tuan, ilmu-ilmu dari Quran. Ya, sebarang ilmu di dunia ini tidak lari daripada ilmu-ilmu Tuhan, insya-Allah. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk kita berkongsi ilmu, laku pensyarah di universiti, laku guru-guru. Bukan saja kita harus berada di rumah, malah kita haruslah berkongsi ilmu, membangunkan komuniti kita tuan-tuan. Dalam konteks perniagaan catering ini tuan-tuan, kita sedia maklum ya. Yang pertama saya sebut tadi, kita perlu ada M. Yang pertama ialah kewangan, monetary. Yang kedua ialah manpower, sumber manusia. Sumber manusia mestilah bagus. Sumber manusia mestilah memahami konsep khidmat pelanggan. Yang ketiga ialah method. Bagaimanakah kita nak melaksanakan? Bagaimana kita nak melaksanakan perniagaan kita? Adakah jika kita membekalkan barang-barang makanan di satu rumah destinasi, rumah kenduri, kita harus memikirkan bagaimana kita harus membawa makanan tersebut ke rumah kenduri. Adakah kita akan menggunakan kereta api tuan-tuan? Adakah kita akan menggunakan bas? Adakah kita akan menggunakan lori? Tentulah kita harus ada metod bagaimana kita ingin membawa makanan kita, barang-barang kita, perkhidmatan kita kepada pelanggan. Yang seterusnya, M yang seterusnya ialah, saya ulang semula, M yang pertama ialah kewangan, monetary. M yang kedua ialah manpower. M yang ketiga ialah method. Ya. Dan M yang keempat apa tuan-tuan? Ya, saya harus fikir. Tuan-tuan boleh berkongsi dengan saya. Ya, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Tuan-tuan boleh menghantar mesej kepada saya. Okey. Seterusnya tuan-tuan, saya hanya beri masa lebih kurang 1 jam atau 40 minit saja. Kerana saya ada kerja-kerja lain, ya, iaitu kelas secara online dengan pelajar-pelajar saya di UiTM Pulau Pinang. Jadi ingin saya ulangi bahawa konsep khidmat pelanggan ini adalah konsep bagaimana memastikan pelanggan datang semula kepada syarikat kita. Pelanggan datang semula, return back to our company, return back to our service. Mengapa kita harus mengharapkan mereka pulang semula? Inilah yang dinamakan konsep kesetiaan pelanggan, customer loyalty. Ya. Kalau tuan-tuan lihat gedung-gedung besar, kalau tuan-tuan lihat Giant, kalau tuan-tuan lihat Tesco, kalau tuan-tuan lihat Aeon, ya, kita lihat bagaimana mereka mengekalkan pelanggan mereka. Bagaimanakah mereka mengekalkan pelanggan mereka tuan-tuan? Mereka mencipta satu strategi yang dinamakan loyalty card, iaitu kad yang mana kita boleh menggunakan loyalty card ini untuk datang ke mendapatkan khidmatan itu. Dan bila mereka menunjukkan kad ini, maka mereka berhak untuk mengumpul poin-poin. Dan dari poin-poin inilah kita akan memberikan mereka ganjaran. Dari poin-poin inilah kita akan memberikan mereka satu bonus dan memberikan mereka satu hadiah yang mana later on mereka akan merasa lebih yakin dengan khidmatan yang kita berikan. Jadi itulah konsep yang diperkenalkan oleh supermarket besar. Itulah konsep yang diperkenalkan oleh Giant tuan-tuan. Itulah konsep yang diperkenalkan oleh Tesco. Itulah konsep yang diperkenalkan oleh Aeon, yang mana mereka menggunakan satu loyalty card. Tapi kita seorang usahawan catering, tentulah kita tidak boleh mengadakan sistem yang sama, metod yang sama. Iaitu bila kita mengadakan satu kad kesetiaan kepada mereka. Kalaulah kita membekalkan makanan di rumah kenduri, berapa kali mereka akan menjalankan kenduri tuan-tuan? Adakah mereka akan mengadakan majlis kenduri setiap bulan? Tentulah tidak tuan-tuan. Adakah mereka akan menjalankan kenduri setiap 2 bulan? Tentulah tidak. Bila-bila jika mereka hanya ada 3 anak perempuan, sekurang-kurangnya mereka akan menjalankan 3 kali kenduri, 3 kali majlis kenduri. Jadi mereka lah akan menjadi pelanggan kita. Bagaimanakah memastikan mereka akan melanggan kita tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan, kita harus membekalkan satu value yang hebat. Value yang hebat pada kali pertama mereka melanggan perkhidmatan kita. Apakah value tersebut? Value tersebut disalurkan melalui 4M tadi tuan-tuan. Yang pertama kewangan, yang kedua manpower,
Manpower lah merupakan satu channel untuk kita berkongsi value dengan paling baik. Communication yang diamalkan, komunikasi, cara berkomunikasi pelayan, tuan-tuan. Pelayan itu berkomunikasi ketika mereka menghidangkan nasi, tuan-tuan. Pelayan itu berkomunikasi ketika mereka menghidang air, tuan-tuan. Pelanggan itu berkongsi maklumat, pelayan itu akan berkomunikasi, akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh pelanggan. Dilihat di sini kita ada dua kategori pelanggan, tuan-tuan. Kita membekalkan makanan ke rumah-rumah kenduri, tuan-tuan, dan bekalkan makanan ke majlis-majlis hebat, tuan-tuan. Maka pelanggan kita ada dua layer, tuan-tuan. Yang pertama ialah pekerja-pekerja kita itu juga pelanggan kita, yang dipanggil pelanggan dalaman. Yang kedua, pelanggan yang pergi ke majlis kenduri tersebut, mereka juga pelanggan kita secara tidak langsung. Dan pelanggan utama kita ialah tuan rumah yang menganjurkan kenduri, yang mengadakan majlis kenduri. So kita ada beberapa layer pelanggan, yang mana tuan-tuan harus faham. Pelanggan ini boleh dikategorikan kepada dua, tuan-tuan. Yang pertama, pelanggan dalaman. Yang kedua, pelanggan luaran. Dan pelanggan luaran ini juga dapat diagihkan kepada beberapa layer lagi, beberapa lapisan lagi. Contohnya kita sebuah industri, sebuah syarikat yang bekalkan menguruskan perniagaan catering. Kita usahawan catering. Dalam konteks pelanggan luar ini terdapat dua layer. Paling common, paling tidak dua layer. Yang pertama ialah pelanggan yang berurusan dengan kita, tuan rumah kenduri. Tuan rumah kenduri itu ialah pelanggan kita yang pertama. Layer yang kedua ialah mereka yang dijemput oleh tuan rumah untuk menjamu selera. Kita harus ingat, jadi tuan rumah yang datang ke rumah kenduri untuk menjamu selera juga merupakan pelanggan. Adakah matlamat dasar, adakah dasar value kita ini, dasar nilai kita ini sampai ke pelanggan lapisan kedua, tuan-tuan? Bagaimana kita nak pastikan value service yang kita berikan ini sampai ke pelanggan yang pertama? Kita boleh rancang, tapi untuk sampai ke pelanggan yang kedua agak sukar. Sebab itulah kita perlu ada satu kemahiran di kalangan pekerja-pekerja kita yang mahir untuk berkomunikasi dengan baik. Mereka ialah frontliners. Jadi bahasa mereka bahasa yang baik. Gerak laku mereka gerak laku yang baik. Pergerakan mereka, cara mereka berjalan, cara mereka menghidang makanan, cara mereka menyatakan apabila makanan sudah habis, cara mereka menyampaikan maklumat bahawa air minuman sudah habis. Cara mereka berbicara ini merupakan satu alat yang paling penting, satu tool yang mana boleh menambat hati pelanggan. Jika mereka tidak ada konsep customer service pada diri mereka, mereka tidak ada tahu, tidak memahami konsep value, konsep kepuasan pelanggan, tentulah apakah kesannya, tuan-tuan, ya. Dalam kategori pemasaran ini, satu tool yang paling hebat yang boleh menjatuhkan perniagaan kita, iaitu bahasanya ialah WOM, the word of mouth. Word of mouth, tuan-tuan. Word of mouth ini boleh menjatuhkan sebuah perniagaan. Word of mouth ini boleh menjadikan dunia seorang peniaga itu berpusing-pusing, tuan-tuan. Dunia seorang peniaga itu akan berpusing-pusing sekiranya word of mouth yang disebarkan, ya, disebarkan ini akan menjatuhkan kita. Jadi bagaimanakah kita, kabar-kabar kita nak pastikan bahawa hanyalah kabar-kabar gembira? Bagaimana kita nak pastikan bahawa cerita-cerita yang difokuskan kepada syarikat itulah cerita-cerita yang baik, tuan-tuan, cerita-cerita yang menyenangkan hati, tuan-tuan? Tentulah kita harus memberikan satu kursus. Berilah satu kursus yang dinamakan kursus asas perkhidmatan pelanggan. Kursus asas perkhidmatan pelanggan. Tawarkan kursus ini dan berikan kursus ini kepada siapa, tuan-tuan? Kepada semua pekerja-pekerja kita, kepada semua pekerja-pekerja yang bekerja dalam industri kita, industri catering. Usahawan catering ini perlu melatih pekerja-pekerja mereka supaya memahami konsep customer service, memahami konsep pelanggan ini, kenal pelanggan, tuan-tuan, berkomunikasi. Dan mereka harus diberi kesedaran bahawa dalam bisnes yang melibatkan perhubungan manusia ini, tuan-tuan, apa yang penting ialah
cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan, cara kita menyampaikan satu message, ya, gerak-geri kita, body language kita itu sangat penting. Jadi bagaimanakah kita harus pastikan pekerja-pekerja catering ini mempunyai body language yang betul, bahasa badan yang baik, komunikasi yang betul, yang hebat, yang boleh menamat hati pelanggan. Maka tuan-tuan, kita boleh hantar mereka ini untuk mengikuti sebarang kursus. Ya, UiTM Pulau Pinang tuan-tuan, kita ada satu unit yang dinamakan unit SBU, Strategic Business Unit. Ya, unit ini akan menganjurkan berbagai-bagai kursus, InsyaAllah selepas berakhirnya musim corona ini. Di antara kursus-kursus yang kita akan anjurkan ialah kursus khidmat, asas khidmat pelanggan, kursus asas pengurusan pelanggan, kursus asas CRM, perhubungan pelanggan, Customer Relationship Management, kursus asas Customer Loyalty, kursus asas kesetiaan pelanggan. Semua kursus-kursus ini boleh kita reka bentuk dan kita akan design untuk diberikan satu modul yang ringkas kepada semua pekerja-pekerja di industri catering di Malaysia, semua pekerja-pekerja di restoran di Malaysia, semua pekerja-pekerja yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam industri yang berkaitan dengan membekalkan makanan kepada pelanggan. Kemudian saya sudah ceritakan daripada awal dalam konsep CRM, menjelaskan dalam buku saya ini, ya, nampak dengan jelas beberapa topik yang penting dalam CRM. Ya, antaranya ialah yang pertama, kita memahami apakah dia maksud CRM, apakah maksud Customer Relationship Management. Okey. Yang kedua, kita akan melihat apakah faktor-faktor yang boleh memberi kesan kepada CRM ini. Dan kita juga akan melihat apakah dia ciri-ciri yang perlu ada pada setiap perniagaan kita demi memastikan bahawa pelanggan akan terkenang-kenang, ya, terkenang-kenang dengan perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, ingin saya ulangi semula bahawa dalam proses kita memastikan pelanggan berpuas hati dengan apa yang telah kita tawarkan kepada mereka, dalam memastikan bahawa pelanggan datang semula kepada kita untuk memberi barang dan perkhidmatan, tentulah kerana mereka ada sesuatu tarikan yang menyebabkan mereka datang semula, come back to us in order to get our service. Why? Because our service is number one. Okay, untuk hari ini saya berkomunikasi dalam bahasa Melayu Utara. Ya, kerana saya faham bila saya berkongsi poster saya untuk sesi perkongsian online ini, tuan-tuan, atas nasihat Tuan Rektor saya, ya, dengan kemahiran dan pengetahuan yang saya ada dalam bidang pengurusan pelanggan ini, maka saya berkomunikasi oleh kerana target komunikasi saya, ilmu saya ini ialah kepada usahawan-usahawan catering yang berada di utara, dan juga melalui channel Facebook saya ini ramai pelajar-pelajar saya pun ada sebagai members di sini, dan juga ramai juga di antara mereka ialah pelajar-pelajar ketika saya mengajar di sekolah yang sekarang ini telah pun juga ada hubungan dengan masih berkomunikasi dengan saya, ya. Pelajar-pelajar sarjana saya yang tempat saya sekarang ini ialah di jawatan sebagai seorang ketua pusat pengajian di unit Pasca Siswa Azhar. Alhamdulillah, atas kepercayaan yang diberikan oleh rektor, ya, saya juga bertanggungjawab untuk meningkatkan ambilan pelajar-pelajar Pasca Siswa Azhar di UiTM Pulau Pinang. Jadi saya juga ingin mengambil peluang untuk berkongsi mengenai program Pasca Siswa Azhar di UiTM Pulau Pinang, ya. Jadi di UiTM Pulau Pinang, tuan-tuan, kita ada 3-4 program sarjana secara kerja khusus, ya. 4 program master yang insya-Allah akan diperkenalkan lagi 2 lagi, ya, pada tahun hadapan, iaitu master dalam kejuruteraan Civil Engineering secara kerja khusus, master dalam bidang Hospitality Management, dan sekarang ini master MBA, Master in Business Administration. Jadi tuan-tuan, ya, di samping tugas saya sebagai seorang ketua pusat pengajian,
Oleh kerana ilmu-ilmu yang ada pada saya dalam bidang pengurusan perhubungan pelanggan tuan-tuan, maka saya juga ingin berkongsi ilmu ini dengan komuniti setempat. Sekiranya suara saya ini boleh didengari di Indonesia, saya juga ingin berkongsi dengan mereka yang berada di Indonesia. Apa khabar orang-orang Indonesia? Dan saya ada ramai kawan-kawan di Indonesia, di Sarawak, di Sabah. Contohnya Mr. Dr. Talani, Dr. Nabila, semua rakan-rakan seperjuangan saya yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan martabat ilmu ini di kalangan penduduk-penduduk di komuniti masing-masing. Jadi saya, oleh kerana bidang saya itu adalah bidang pengurusan khidmat pelanggan, Customer Relationship Management, maka hari ini saya mengambil peluang untuk berkongsi mengapakah kita perlu ada basic CRM dalam semua jenis perniagaan. Ada seorang usahawan perniagaan, seorang pengusaha kantin sekolah, seorang pembekal makanan, seorang pengusaha catering, seorang pengusaha restoran, seorang peniaga runcit, semuanya perlu mengamalkan konsep perhubungan pelanggan yang bagus. Kerana jika pelanggan merasa puas, jika pelanggan merasa berbaloi dengan apa yang mereka bayar dan apa servis yang kita beri kepada mereka, insya-Allah tuan-tuan, mereka akan datang semula ke kedai kita. Mereka akan datang kepada kita untuk memberi perkhidmatan, membeli semula perkhidmatan yang telah mereka beli sebelum ini. Jadi mengapakah mereka datang semula tuan-tuan? Mengapa pentingnya mereka perlu datang semula? Bagaimana kita nak pastikan mereka datang semula? Jadi tuan-tuan kena fahamlah konsep khidmat pelanggan, konsep customer service, asas perkhidmatan pelanggan yang akan kita lancarkan insya-Allah selepas berakhirnya corona ini oleh unit SBU UiTM Pulau Pinang. Yang mana penceramahnya daripada saya dan juga beberapa tangan yang lain, masuklah daripada Fakulti Hotel Management Dr. Johanuddin, dan beberapa lagi kru-kru Fakulti Hotel yang juga mempunyai pengkhususan dalam bidang customer service. Jadi tuan-tuan, saya rasa perkongsian saya hampir sampai ke 40 minit. Jadi ingin saya ulangkan kembali apakah yang dimaksudkan dengan khidmat pelanggan ini, iaitu kita memberikan khidmatan yang paling baik, khidmatan yang paling hebat, khidmatan yang paling memuaskan hati pelanggan. Bagaimana kita harus memastikan mereka berpuas hati dengan perkhidmatan kita? Bagaimana pengusaha catering itu dapat pastikan pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita berikan? Tentulah tidak lain tidak bukan tuan-tuan, kita selitkan satu value yang hebat, selitkan satu value yang hebat dalam servis yang kita berikan kepada mereka. Kita pastikan pelanggan tersebut merasa bahawa dengan bayaran yang mereka lakukan kepada kita itu berbaloi, seimbang. Bayaran yang mereka bayar kepada kita itu sama, menyamai khidmatan yang kita tawarkan kepada mereka. Ada equal and balancing. In English we can say the benefit that we offer to the customer, the benefit that we offer to customer equal to the cost that they pay to us. The benefit that we distribute to customer, we deliver to the customer equal or much more than the cost that they pay to us. Then only mereka akan merasa terpegun dengan perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka. Oleh kerana keterpegunan ini akan menyebabkan mereka datang semula kepada kita. Mereka datang semula kepada kita untuk mendapat barang yang sama. Walau bagaimanapun dalam industri pemasaran tuan-tuan, konsep value added ini adalah bukan benda yang baru. Sejak zaman Perdana Menteri kita yang bernama Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi lagi telah menekankan bahawa kita perlu meningkatkan nilai tambah kepada barang-barang yang ada. Itulah yang dikatakan konsep industri tuan-tuan. Itu daripada bahan mentah yang asal, kita convert kepada satu bahan yang lebih bermakna, more meaningful. Dalam konteks customer service ini, kita juga ada elemen-elemen yang mana kita boleh adakan kajian-kajian baru, bagi memastikan agar menu kita itu, seorang usahawan catering, sentiasa berubah.
dan menepati selera. Ini yang dikatakan dengan seorang usahawan catering yang peka. Kalau dulu tuan-tuan kita lihat di asrama-asrama sekolah, di asrama-asrama sekolah, menu pada zaman kita berada di asrama itu adalah menu-menu biasa. Kita ada menu nasi lemak, kita ada menu telur rebus, dan kita ada menu sambal. Tetapi tuan-tuan, dalam era sekarang ini, era arus moden ini, pelanggan-pelanggan, pelajar di universiti, pelajar di asrama tidak lagi berminat dengan nasi lemak, tuan-tuan. Tidak lagi berminat dengan roti canai, tuan-tuan. Tidak lagi berminat dengan kari pap. Tidak lagi berminat dengan donat. Jadi mereka perlukan, jadi usahawan-usahawan yang terlibat dalam industri bekalan makanan ini perlu kreatif, menghasilkan barang-barang baru. Donat ditransform menjadi donat coklat. Ais sirap, ais sirap dia ditransform menjadi sirap bubble. Cendol boleh transform menjadi cendol bubble dan sebagainya, cendol coklat. Inilah elemen-elemen kreativiti, elemen-elemen inovasi yang perlu usahawan catering fikirkan. Kalau dulu usahawan catering telah mengaturkan beberapa menu. Menu nasi merah, nasi biryani, nasi minyak, dengan dalca. Jadi dalam keadaan transformasi ini, mungkin usahawan-usahawan catering juga perlu memikirkan apakah menu-menu baru yang lebih menarik minat para pelanggan, tuan-tuan. Dan ingatlah, tuan-tuan, bila kita telah berhubung dengan pelanggan dan pelanggan telah menempah barang kita, pastikan bukan sahaja di situ, tuan-tuan. Bukan saja kita punya interaksi dengan pelanggan hanya pada hari itu, tuan-tuan. Kita nak pastikan pelanggan datang balik kepada kita. Jadi bukanlah pertemuan yang terakhir. Akan ada lagi banyak lagi pertemuan yang akan kita rancangkan bersama pelanggan yang sama. Banyak lagi pertemuan, banyak lagi budi bicara, banyak lagi bual bicara, banyak lagi mesej-mesej yang akan kita kongsikan kepada mereka. Inilah yang dikatakan konsep khidmat pelanggan, iaitu kita bukan sahaja cuci tangan selepas kita membekalkan satu projek bekal makanan, malah kita akan datang lagi. Kita akan memikirkan bagaimana kita nak pastikan pelanggan akan terus datang kepada kita, daripada 5 orang kepada 10 orang, 10 orang kepada 15 orang, 15 orang kepada 20 orang, 20 orang kepada 50 orang, 50 orang kepada 100 orang, tuan-tuan. Beribu-ribu pelanggan akan datang kepada kita jika kita mengamalkan konsep khidmat pelanggan cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, pada sesi selepas berakhirnya corona ini, UiTM Pulau Pinang akan mengadakan program secara berkala, secara bersiri, bagi menanam ilmu khidmat pelanggan pada semua usahawan-usahawan di utara. Semua usahawan-usahawan di Malaysia yang berminat bolehlah menghubungi kami di UiTM Pulau Pinang unit, dan saya selaku koordinator untuk program MBA. Pada masa yang sama, saya juga merupakan seorang ketua pusat pengajian siswazah KPPS yang menguruskan pelajar-pelajar siswazah. Bolehlah datang ke UiTM. Datanglah ke UiTM, jenguklah kami, dan kami ada banyak program. Kamilah lubuk ilmu di kawasan utara. Kami ada banyak program kemahiran teknikal, program-program kejuruteraan, program-program khidmat pelanggan, program-program perhotelan, program-program farmasi. Kami juga ada program-program sains kesihatan yang mana boleh membina masyarakat Malaysia menjadi masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi, tuan-tuan, alhamdulillah saya pun telah berkongsi ilmu mengenai konsep khidmat pelanggan ini selama hampir lebih kurang 50 minit. Tinggal lagi 10 minit untuk mencukupkan selama tempoh sejam.
Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelajar saya, contohnya Azira pun dapat kelihatan di skrin, dan rakan-rakan sahabat saya yang lain, ya, Mr. Zaim, ya, tadi Prof Nasruddin juga ada mengunjungi laman web saya, mengunjungi sesi perkongsian saya di Facebook Live ini, dan juga rakan-rakan di UiTM Pulau Pinang, ya, Dr. Johan, rakan-rakan kami di AJK Bencana di UiTM Pulau Pinang, yang terdiri daripada Rektor, ya, Rektor UiTM Pulau Pinang, APTS Dr. Muhammad Isbani Hashim, ya, yang telah memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk program hari ini, dan juga kepada barisan pimpinan UiTM Pulau Pinang, PM, ya, IR Dr. Ahmad Rashidi Razali selaku Timbalan Rektor di bahagian akademik UiTM Pulau Pinang, TS Dr. Rozaiman selaku Timbalan Rektor Haiwan Pelajar UiTM Pulau Pinang, Encik Bat Pendahari, Encik Saleh selaku TPK Timbalan Pendaftar Kanan, Zainal Asri jurutera kita, ya, yang selalu seorang yang kelakar, ya, memastikan UiTM Pulau Pinang ini sentiasa hebat dari segi pembangunan infrastrukturnya, ya. Barisan-barisan pentadbiran akademik Puan Hanisah, ya, barisan-barisan pentadbiran HCP, ya, Lin, ya, Nur Aziah, ya, barisan-barisan di asrama Encik Munir, ya, yang bertukus lemus untuk menyelamatkan pelajar UiTM yang stranded ketika minggu PKP ini. Dan semua tim-tim keselamatan, Tuan Zack and the gang, Tuan Zack, ya, seterusnya pegawai korporat kita Encik Zam yang bekerja siang malam, ya, sejak 2 bulan ini di musim PKP ini, yang sentiasa memikirkan bagaimanakah untuk meletakkan UiTM Pulau Pinang, UiTM yang paling hebat di Malaysia ini. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi, ya, dalam slot saya, insyaAllah esok atau lusa. Satu lagi slot saya berkaitan dengan mengapa harus kita mengekalkan pelanggan dan bagaimana kita harus mengekalkan pelanggan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih, ya, abang saya juga melawat Facebook Live saya, Cikgu Muhammad bin Wahab daripada Lenggong, ya, dan rakan-rakan yang lain, ya, Termizi lawyer seberang perai, seorang yang pakar dalam bidang faraid, dan juga para pelajar PhD saya, yang telah penhampir tamat, Colonel Elias, Alhamdulillah telah selesai submission, dia tunggu untuk Waiwa saja, untuk convocation saja, melepasi Waiwa, menyiapkan PhD-nya hanya dalam masa 16 bulan, tuan-tuan. Seorang Colonel bersara berumur 75 tahun menamatkan PhD dalam masa 16 bulan. Satu tepukan yang gemuruh untuk Tuan Colonel, insyaAllah. Ya, semoga Tuan Colonel akan dipanjangkan usia dengan sambutan hari jadinya itu boleh memberi khidmat yang cemerlang lagi kepada masyarakat dan kepada negara. Jadi terima kasih semua yang telah mengunjungi Facebook Live saya pada hari ini. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan sepanjang percakapan saya, sepanjang perkongsian saya. Dan hubungilah saya untuk slot-slot ceramah dan kursus jangka pendek, ataupun kursus 1 hari, kursus 2 hari di jabatan-jabatan, tuan-tuan, ya, yang mana fokus saya sebab masa ini ialah khidmat pelanggan. Selain itu, bidang-bidang lain yang juga saya punya kepakaran ialah bidang pengurusan majlis, bidang protokol, dan saya juga pernah dipanggil beberapa kali, ya, oleh pejabat SUK Terengganu untuk mengendalikan kursus protokol majlis, ya, dan juga kursus-kursus khidmat pelanggan CRM di Kuantan, di Terengganu, ya, dan juga di Kuala Lumpur, ya, anjuran Al-Farabi Consultant. Jadi semoga kita bertemu lagi, insyaAllah kita akan dipanjangkan umur, dan musim corona ini dapat kita lalui dengan baik, dengan hebat, masing-masing selamat daripada kuman-kuman
penyakit-penyakit yang berjangkit, insya-Allah. Dan Allah akan panjangkan usia kita, dan kita dapat menambahkan ilmu kita ini dengan banyak sedekah, insya-Allah. Ya, seorang ahli akademik yang mungkin tidak ada kewangan yang kukuh, tuan-tuan. Ahli akademik mungkin hanya punya ilmu yang banyak, maka ahli akademik hanya mampu untuk menyedekahkan ilmu-ilmu yang ada pada mereka. InsyaAllah Tuhan akan memberi keberkatan juga kepada kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, genaplah 50 minit kita berbicara. InsyaAllah saya akan ada lagi satu slot pada hari 24 atau 23 hari bulan esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.